Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'da. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi ta'arana. Marilah anak-anak kita di muka surat 3. Marilah anak-anak baca dan perhati firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai mana-mana mereka yang beriman, hai mana-mana mereka yang beriman, mereka itu takutlah oleh kamu akan Allah dan hendaklah telik oleh diri akan barang yang mendahului ia bagi besok hari, dan tak takut kamu akan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang mengetahui ia dengan barang yang beramal kamu. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, masih memberikan kita kebolehan untuk berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah yang hidup dan mematikan kita. Alhamdulillah, dan Alhamdulillah masih dihidupkan kita ke pagi ini. Alhamdulillah, syukur dapat Islam kita, yang kita dah Islam sejak lahir lagi dengan sebab mak ayah kita. Alhamdulillah, dengan Islam tu Allah Ta'ala jadikan kita taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita pula lagi kehalubaan untuk nak terus nak mengaji, nak belajar, nak memahami ajaran Islam ni. Alhamdulillah, diberi kita pula kasih pada tutup guru, alim ulama, dan nak meyakini Allah Ta'ala, nak belajar, nak faham macam mana nak
dapatkan iman yakin pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan pagi ni boleh hadir di masjid ni pagi ni untuk kita berkampung di sini selama beberapa hari, insya-Allah, untuk meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyin, insya-Allah. Sambungan kita daripada apa kita bicara lepas, khasnya nasihat daripada pengarang kita ni, disuruh kita jaga akal fikiran kita dan jaga ilmu yang kita belajar, dan pastikan apa yang kita belajar ni mesti daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan terpengaruh belajar faham-faham akidah yang sesat. Itu ialah antara benda besar sebelum nak buat keputusan nak pergi belajar. Kerana bila dah belajar dengan akidah sesat, dah telan, dah hadam, dah jadi darah daging benda sesat, susah nak patah balik. Auzubillah. Kalau terlajak makan benda haram, itu fasik beramal aja. Tapi kalau fasik akidah, auzubillah. Satu, sebelum nak berguru kena pasti nak berguru dengan siapa. Saya ngaji ada guru sebut nasihat, dia kata bandingan berguru ni macam mana bandingan nak belaki bini. Oh, kasar sikit belaki bini ni. Pasal nak belaki bini ni bukan pakai 2-3 hari sampai mati weh. Cuma bila dah mati masuk alam akhirat, esok 2 sekali tak 2 sekali itu suku kan. Tapi nak hidup sekali laki bini ni, kalau tak bercerai lah sepanjang hayat. Kalau tak sebalah, tak sebaluh, dia akan bercerai kat nanti. Jadi untuk mengelakkan bercerai berai ni macam mana? Mesti kita jadi salah seorang daripada kumpulan yang termasuk daripada 7 kumpulan yang yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 kumpulan yang kumpulan ni Allah Ta'ala akan berikan naungan di mahsyar esok. Pada hari itu tiada naungan, tiada tempat teduhan melainkan daripada naungan dan teduhan Allah Ta'ala juga. Siapa dia ni? Itulah rajulun, mereka ni yajtami'ani fillahi wa yatafarraqani fillahi, atau kama qala. Mereka ni berhimpun, berkumpul kerana Allah Ta'ala, berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Maksudnya yang menyebabkan mereka datang berkumpul kerana Allah, kalau terpaksa berpisah pun pasal masing-masing ada urusan, ada tugasan, dan tugasan dia buat tu pun terpaksa berpisah dengan orang yang duduk bertemu ni, tiada lain melainkan kerana Allah kan. Antara ulama syarah kan bab tu, masuk berpisah kerana Allah ni pasal dah tak sebaluh dah, tak sepahaman, tak sependapat. Kerana dia pahaman lain, kita pahaman lain, dan kita pahaman betul ni terpaksa tinggalkan dia pun kerana Allah juga. Berkawan pun kerana Allah Ta'ala, bermusuh pun kerana Allah Ta'ala. Ini memang salah satu prinsip kita, baik nisbah belajar, bahkan seluruh kehidupan kita. Inilah prinsip kita. Berkawan, bermusuh, ni prinsip dia kerana Allah. Jadi sebelum nak berkawan, sebelum nak bermusuh, kenal dulu siapa kawan dan lawan. Itulah. Apatah lagi nak kena faham, nak kenal siapa yang nak buat suami, nak buat isteri. Ni kita duk sebut ni, kena belajar, kena faham elok-elok dengan siapa kita nak berguru, nak buat murid. Buat murid tak apa lagi, pasal murid tu kita nak asuh bagi betul. Kalau nak berguru, tu yang takut tu, pasal kita anggap dia sebagai guru, rupanya sesat, menyesatkan. Tu na'udzubillah, minta lindung kita dengan Allah Ta'ala. Itu nisbah doa, nisbah taklif kita, wajib dikenal siapa dengan siapa kita berguru. Memang kena banyak nasihat tu, pasal pesan ulama-ulama tu tunggu kita, bahkan perjalanan salafus salih ni, apa dia?
hendaklah kita perhati dengan siapa yang kita ambil agama kita. Falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Kita kena pandang, kena perhati daripada siapa kita ambil agama kita. Kalau ambil dengan cara Wahabi, Wahabi lah kita. Ambil dengan cara Syiah, Syiah lah kita. Na'udzubillah. Ambil dengan cara dunia, dunia lah kita. Yang tu satu hal. Ataupun tak ada berguru langsung, syaitan lah guru kita. Hati-hati sikit bab ni. Satu, dia nak nasihat. Dia tak nasihat tu, maka dia nak nasihat lagi. Kata dia, marilah. Khasnya dia nak nasihat ni di atas keterangan dia, penjelasan dia dalam penjagaan yang kedua ni, yang kita hidup atas muka bumi ni mesti berpegang di atas kaedah hidup dunia ni sementara, kekal abadi akhirat itu yang selamanya. Bayang tengok apa bekal kita nak bawa untuk balik ke sana dengan umur yang sependek ni. Umur sependek ni pun kalau nisbah kita cari duit, rasa tak cukup untuk bekal dalam hanya beberapa tahun ni. Macam mana nak berbekal di sana? Nak faham kapasiti ataupun kuantiti yang bekal nak bawa balik, itu satu hal. Itu satu hal. Dan bagaimana kaifiat untuk berbekal ke sana, yang tu kena belajar. Saat dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam di akhirat. Nak cara nak bercucuk tanam tu macam mana? Tanpa belajar daripada ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama hakiki atau nama ulama ahli sunnah wal jamaah ni, yang mereka faham bagaimana nak berjalan, nak berbekal balik ke sana ni. Kalau kita tak belajar betul, tak pandai kita nak buat bekal sendiri ya. Data ilmu kita yang bangkut, yang cetek, yang sentot ni, tak belajar betul-betul, tak erti kita macam mana nak berbekal. Sedangkan wajib bekal. Nak pergi ke sana pun tak tahu kita berapa hari nak hidup, nak korban harta benda tak banyak mana. Dan kalau banyak pun sebenarnya belum banyak lagi. Nak amal banyak, kalaupun tak tidur malam pasal duk qiyamul lail, belum banyak lagi. Siang pula puasa setiap hari, tak banyak lagi. Macam mana nak nambah banyak tu? Nak nambah banyak tu. Yang tu yang kena belajar, kena faham macam mana kaifiat nak berbekal dan kaifiat bercucuk tanam di sana. Bukan ayat tu nak memutus asaran kita daripada nak berbekal dan bercucuk tanam, tapi fokus dia nak kena faham apa kaifiat untuk bercucuk tanam. Seharta kita bukan banyak mana nak belanja. Nak belanja 20-30 ribu sekali belanja, sekali buat tabung, mana ada harta kita sebanyak tu. Kalau ada orang duit harta atau harta sebanyak tu pun, mai setahun pokai bopi dengan bahasa itu. Kalau yang tu ialah harta yang ada yang tak bertambah kan. Macam mana pun asal nak fokusnya ialah nak kena faham dunia ni memang tempat berladang ke sana. Bagaimana kaifiat nak berladang, nak bercucuk tanam tu. Itu sedikit sebanyak saya dah cerita prinsip tu sepanjang pengalaman saya mengaji macam mana Tok Guru syarah. Kalau sebut sekali lalu lagi tentang kata bagaimana kaifiat bercucuk tanam, tu yang saya mengaji ada Tok Guru syarah. Dia kata pasal nak bercucuk tanam, sebelum nak bercucuk tanam kena faham dulu macam mana nak buat ladang. Nak buat ladang ni lah dia nasihat. Kata dia kena mengaji elok-elok, kena ambil guru yang betul, pasal tu ladang utama dia. Sebelum nak bercucuk tanam kena buat ladang dulu. Takkan tiba-tiba cucuk tanam. Kalau kita ada tanah 2 ekar, 3 ekar nak bercucuk tanam, kalau dah tanah, ada tanah halih pun, kena bajak dulu, kena rotor dulu. Panggil rotor lah, kena plough dulu kan. Plough dia kena, sini panggil apa orang kapau ni? Plough. Ida tu kan. Kena bajak dulu, dah bajak kena rotor pula. Nak berkata rotor nak ubur batas pula kan. Mana boleh tiba-tiba tanam benih? Mana boleh? Itu dah tanah elok dah tu, dah tanah kosong. Kalau tak ada tanah macam mana? Kena tebang dulu pokok-pokok tu untuk teroka tanah.
Tebang pokok balak tak balak pokok, sebelum nak pokok balak pokok kecil-kecil dulu. Apa isyaratnya tu? Tu hutan rimba tu. Apa maksud tu? Dosa maksiat tu kena tobat dulu. Kena pencerah dulu. Apa maksudnya? Kena tobat nasuha. Hilangkan akar umbi dia. Kalau ada akar tak boleh nak cucuk tanam. Tambah nak tanam pokok durian, pokok manggis. Mana boleh ada tunggui duduk bawah pasal ada naik. Dia kena buang akar umbi tu. Kena ambil peho tolak. Sodok habis semua akar-akar tolak, buang bersih, clear tu. Baru boleh pelah, baru boleh roto, baru boleh buat batas. Nak boleh bercucuk tanam. Nak tanam pokok kekal macam mana, nak tanam sayur macam mana. Saya sebut ni prinsip teori lah kan. Supaya dengan tu boleh faham pasal ad-dunia mazra'ah. Nak boleh jadi mazra' ni pula dia bukan tanam sekali lepas tu tak payah tanam lah. Mazra' ni tak dipanggil mazra', melainkan kita bukan macam tanam pokok kurma, pokok durian, pokok manggis tu. Mazra' ni daripada hukum zar'un, tak dipanggilkan zira'ah. Melainkan kita bertanam ni tanam macam mana, macam sayur, sawi, orang panggil zuru'. Panjang tu kalau saya syarah bab tu kan. Maksudnya apa? Kena ambil perhatian di tiap hari. Tambah pula kita buat ladang sayur, ladang ni ada musuh pula, ada beruk, ada babi, ada tikus, ada belalang, ada kumbang, ada burung. Bukan senang. Untuk ada musuh rampai pula, musuh rumpai kan. Kalau rumput buat bendang, cara bendang tanah, buat tanam sayur, cara musuh kat sayur. Macam mana nak selesaikan dia? Jaga bukan senang. Kena jaga, ada musuh menyamun, ada syaitan, ada nafsu yang kacau. Macam mana pun mula-mula kena bagi clear dulu dosa. Taubat. Buang ke kaumbi. Tak mau nak buat dosa. Macam mana pun kena faham dosa memang tak lepas pada kita. Ada dosa. Kena ada amalan harian untuk istighfar, untuk muhasabah diri. Ada ladang nak kena belajar situ. Ladang apa? Ilmu untuk kena faham. Taubat, tetap kena taubat. Dan kena faham apa benda yang nak kita taubat. Nabi Rasul tak ada dosa pun untuk taubat. Tambah kita bukan Nabi Rasul, apa pun tidak kan. Takkan tak ada apa taubat. Nak taubat apa? Kalau kata nak cuci apa benda nak cuci ya, kan? Dan bagaimana kaifiat menyuci kan? Mesti ada ilmu yang lengkap untuk belajar, nak faham tu, supaya baru boleh kita ni berjalan, nak boleh bercucuk tanam, dan nak berjaga apa yang nak kena jaga, apa yang sentiasa kena ada, nak hidup subur sentiasa, yang kena hidup yang bukan boleh dibuat sekali-sekala, bahkan sentiasa yang nak kena berjaga tu apa dia. Yang itulah kaifiat nak belajar, faham kena bercucuk tanam, barulah nanti boleh balik ke sana bahagia. Dan apa pula semangat dan azam nak kena ada, simpan dalam hati, atau istilah isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah pernah kata, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalan dia. Antara isyarat ulama, kaifiat tu nak menunjukkan apa dia? Niat kita, azam kita, qasad kita untuk dengan itu, yang tu sebab sa'adah fid darain, sebab dapat berjaya, beruntung dua negeri, dunia akhirat. Apa dia? Azam, niat. Itu istilah mesti ada azam, mesti ada niat. Pasal azam ni kata Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amali. Azam, selagi ada umur hidup aku taat pada Allah Ta'ala. Itu antara kaifiat yang kena tanam tu. Pasal dengan azam ni, walaupun hidup esok mati, azam macam mana? Selagi ada umur dia sehari je. Macam mana? Sepanjang masa hukum duk tuntut ilmu, tuntut duk beramal, dihukumkan taat. Inilah dipanggil orang yang sentiasa daimul amal, orang sentiasa beramal. Antara kaifiat dia apa? Niat. Satu bagi niat betul, azam betul. Rasulullah pun isyarat dalam hadis-hadis dia, bahkan Imam Bukhari dia isyarat dalam hadis Muslim dia, astagfirullah, dalam hadis Bukhari dia, awal-awal hadis yang didatangkan dalam kitab Bukhari, tajuk dia Badul Wahyi, tapi
hadis yang didatangkan ialah innamal a'malu binniyat. Ni peliknya Imam Bukhari. Ada satu syarah Imam Bukhari, nama dia Umdatul Qari. Umdatul Qari, syarah Sahihul Bukhari. Dia cerita apa? Pasal yang tu syarah Umdatul Qari tu, saya ada kitab tu, memang saya ngaji dulu, antara saranan untuk guru suruh beli kitab, dia suruh beli kitab tu, saya beli untuk jadi rujukan mengajian apa. Tapi dia dah isyarat apa dia untuk guru pakar, dia dah mengaji khatam kitab apa, dia tunjuk kita, tunjuk jalan macam mana nak ambil faham. Dia bagi cerita hak pertama ni pun best lah, seronok kita mengaji kan, faham kita prinsip agama ni apa dia. Walaupun mengaji hadis pertama dalam Bukhari tu, dia dah ajar prinsip apa dia, walaupun tajuk dia Bad'ul Wahyi, tapi datangnya hadis innamal a'malu binniyat. Lepas tu belakang dia faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Pertama masalah niat, yang kedua masalah kau hijrah ni macam apa. Dulu tak mengaji ni main ngaji, dulu tak taat sekarang taat. Apa yang mendorongkan kita untuk taat? Yang tu kena faham mazra'ah dia, benih dia nak berbuah apa. Tak betul benih tu, walaupun ladang elok, tanah subur, tapi rupanya tanam apa? Tanam pokok zakum. Dalam tu bahasa tu kan, tanam pokok duri, tanam pokok ketum, tanam pokok tembakau. Apa saya nak cerita ni? Tanam apa ni? Tanam benda-benda yang bawa mudarat. Bukan tanam pokok durian, bukan tanam pokok panggih, bukan tanam pokok takwa, bukan tanam pokok ikhlas, bukan tanam pokok junjung perintah Allah Ta'ala, bukan tanam pokok lawan nafsu, mujahadatun nafs, bukan tanam pokok untuk jadikan musuh kita ni nafs apa, syaitan, bukan tanam pokok zakirin, salihin, saimin, muhsinin, muslihin, bukan tanam benih tu. Rupanya tanam benih wahabiyin, bunyi awal-awal tu. Tanam benih apa? Pasidin, pasiqin, dan hawaiyin. Apa hawaiyin ni? Ikut hawa. Time semangat mengaji, time merapu. Oh, tak jadi itu. Ini bukan cara berbalik, bukan cara nak tanam benih mazra'ah fil akhirah, bukan cara dia tu, bukan cara macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan yang kita pegang, kita tunggu para ulama kita ni, dia ada berkat dia baca kitab kan. Saya punya pengalaman mengaji, mengajar khasnya, pegang kitab orang lain feeling dia kan. Kita baca pula, tunggu pun ajar kefiat, kita pegang je, tawajuh siap apa dia, ya Allah, macam mana pengarang ni, ulama ni dengan nisbah salah silah ilmu dia, takwa daripada-Mu ya Allah, aku pegang je kitab ni, aku nak baca ni, kau lancarkan lidah aku, bagi aku faham macam mana kehendak dia tulis, dan macam mana takwa dia tu, kau anugerahlah takwa dia tu kepada aku. Pegang setiap kitab ni lain kan, dia punya rasa dia. Pegang hikam lain, ni pegang kitab ni lain kan, dia punya feeling tu, aura tu. Sebab ada salah silah tu. Kita mengaji guru ni lain kan, dia ada feeling ni, orang salah bagi ada sentuhan perasaan, ada istilah apa, ada persambungan apa, sina pasina, hati ke hati, ada hubungan takluk qalbi yang dia tak ada dalam bab lain, hanya ada dalam bab agama kita, hanya ada dalam bab pengajian, dalam bab iman, dalam bab kita hubungan dengan Allah Ta'ala dengan Rasul. Selagi kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala dan Rasul dan ulama-ulama yang rabbaniyin, ulama yang salihin, yang selalu ikut perjalanan salafus salih ni, pegang je kitab dia ni, terus hubungan tu dia macam wayar elektrik tu, masuk je, tekan tu je, yang siapa dah usik tu. Pasal kita ada kabel. Kabel ni ada orang tak faham ni, pasal dia orang belajar dengan tak ada kabel, dia orang belajar dengan tak ada salah silah, belajar dengan ikut dan ambil buku baca. Orang tak pernah lalui perjalanan berguru, dia tak tahu disiplin berguru macam mana. Dia tak tahu, kalau saya guna bahasa kabel, dia tak tahu apa perlunya
rantaian salasilah berguru kan. Dia tak tahu betapa perlunya rantaian salasilah untuk bersanad. Dia tak faham kan. Dia tak faham. Memang tak faham pun pasal dia tak pernah lalu dengan perjalanan macam tu. Sekali lalu sebut itu. Satu kaedah kita atas nak sebut tak mencucuk tanam apa ni, yang dia bagi nasihat kat kita kat dunia ni nak jadi orang musafir. Jadi nak cerita macam mana musafir, apa kaifiat dia tu. Sekali lalu saya dah sebut niat azam kita lagi betul. Niat walaupun kita tak dan buat, walaupun tak sempat buat, macam mana kita niat tu Allah Ta'ala bagi pahala sempurna. La yanqusu min la yanqusu ajrun minhu syai'ah. Tak kurang pahala Allah Ta'ala nak bagi dan ganjaran walaupun sebesar zarah. Pasal apa? Qasad itu betul. Itu yang niatul mu'min khairun min amalih. Tak mana lebih baik daripada amal dia. Niat dia, qasad dia lebih baik. Tak mana? Tak ada buat tapi Allah Ta'ala bagi sempurna. Bahkan kalau dipanjang umur pun boleh buat satu macam mana kita azam, kita niat, kita qasad, ikut tertib satu-satu tu, yang tu pun belum tentu sesempurna yang kita ada azam, niat sungguh-sungguh nak buat macam mana yang ditunjuk ajar, macam mana diberi pedoman kepada kita, tak dan buat pun. Yang ni berbanding dengan dipanjangkan umur boleh buat tepat ikut SOP yang dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, yang buat dengan niat ni, dengan qasad ni, tak ada buat mati, tapi qasad azam betul-betul sungguh hati, Allah Ta'ala bagi sempurna, lebih sempurna daripada yang panjang umur, yang lalu ikut tertib, ikut SOP. Yang tak ada buat ni Allah Ta'ala bagi lagi sempurna daripada hal tu dengan limpah kurnia dia. Kaifiat tu kena faham. Satu kena tanam azam dulu, tanam benih tu dulu. Nak lalu tak tahu kita berapa hari. Satu kena bubuh niat tu, qasad tu mula-mula sekali dalam proses kita mengaji, belajar. Bahkan kena bajai niat dan azam tu. Bahkan niat ni bukan sekali je, kan tidur sedar buh niat lagi, tidur sedar buh niat lagi, hari-hari kena refresh, evergreen. Kita punya niat azam. Satu diajar bangun tauhid Allah Ta'ala, dia yang akhir ni ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur, hari-hari setiap detik saat. Inilah juga kaifiat macam mana bercucuk tanam di akhirat. Setiap masa ni zakirin, sentiasa jadi orang zikir dengan Allah Ta'ala. Apa pula kaifiat untuk berzikir ni? Zikir mulut satu hal, zikir hati macam mana? Dan hati alat dia akal. Macam mana akal ni untuk jadi orang yang zakirin macam mana? Semua ada disiplin belajar, ada kaifiat belajar, tanam elok azam kita, semangat kita, kesungguhan kita, untuk kita pergi belajar. Dan dengan ada kaifiat yang betul tu, mudah-mudahan betul cara kita hidup sebagai musafir atas muka bumi ini, betul cara bercucuk tanam macam mana ditunjuk oleh almarhum tutup guru kita, para ulama kita, para awliya, apatah lagi nabi-nabi dan rasul-rasul, khasnya tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi itulah dia nasihat. Dia kata marilah anak-anak baca dan perhati firman Allah Ta'ala. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai mana-mana mereka yang beriman. Yang ni ayat panggil, sedarkan diri kita kena panggil. Yang ni pun adab mengaji. Sebut je orang beriman, kena kata ya Allah aku beriman, aku nak dengar apa kau nak suruh, nak perintah ni. Yang ni adab ataupun kaifiat dengar ayat Quran. Walaupun kita tak faham, sebut ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Rasakan kita lah orang tu, orang beriman, orang Ta'ala duk panggil kita tu. Tak faham tu satu hal kan. Nak cerita tak mana ni, adab kita bila dengar ayat-ayat Quran macam ni, buka pintu hati kita, ya Allah aku beriman denganmu ya Allah. Aku nak kata apa ni, ya Allah aku tak faham lah. Macam mana? Pergi ngaji, pergi belajar.
baca Quran banyaknya ya ayyuhalladzina amanu. Aku beriman ni Allah, aku tak faham kau kata apa. Jangan baca dengan tak ambil faham. Dan memang keadaan ambil faham terbaik berguru lah. Dan sebut adab tu. Jadi kaedah kita baca Quran sebut je ya ayyuhalladzina amanu, rasa kan kita orang beriman dan rasalah kita lah orang yang dipanggil oleh Allah Taala tu. Dan memang orang yang dipanggil ni pun orang yang ada iman. Orang tak ada iman panggil dia tak dengar. La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Orang kafir, orang musyrik, orang yang engkar dengan Allah Taala, munafik yang bebal apa semua ni, mereka ni la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Dia tak dengar kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u bi illa du'a'an wa nida'a. Dia macam lembu kambing, itu awal kitab itu disebut dah, yang dia tak dengar melainkan dia dengar panggilan doaan, dia panggil, ada seruan dia panggil, tapi lembu kambing dia kan faham. Oi lembu, oi kambing, dia faham ke? Jangan pergi ragut pokok-pokok orang. Apa dia buat? Dia dengar suara, tapi suara tu dia tak peduli. Dia bukan peduli suara apa tu, pasal dia tak ada attention, dia tak ambil peduli apa benda ni. Satu, tak boleh mengaji steam ya, steam ngantuk tu, penat, letih, satu hal, itulah lain hal. Steam maksud saya ni apa? Tak peduli, tak ada apa ambil apa benda yang nak diajar steam. Sama duduk kat dinding sana steam, aku ni syurga dah ni kena. Saja saya punya bahasa gitu, jahat bahasa saya, sorry. Apa nak cerita ni? Mana ada kaedah belajar itu. Satu saya ngaji dulu, tok guru ni pantang kalau duduk bersandar dinding. Cuma saya tak tunjuk perangai saya punya baran dulu saya mengajar, saya kan boleh tengok orang bersandar dinding. Saya balun waktu dulu. Saya ngaji, saya kena balun, dan saya tak pernah mengaji bersandar dinding. Ada masalah pinggang, tambah ada kursi-kursi lah, kursi tak ada kaki tu lah ni kan. Sandar duk. Takwa ya dengar. Saya tok guru dulu bukan boleh tu. Kita mengaji tu duduk cara tak betul pun. Kalau almarhum tok guru ada mak Saman Gati, saya mengaji lah, duduk ni duduk bersandar tu sama telah kan. Kitab tak ada, baju tak betul, tengok jam ke apa benda yang tengok kata adab-adab mengaji ni tak betul ni. Dia jegah gitu ya. Tu belakang tu. Nak ngaji kan nak apa? Tegur tu. Pakaian tu pakai kepiah ni. Kepiah tu awak berkala macam tu. Kepiah dia tegur kan. Kalau boleh putih. Kalau jenis bercorak-corak berserabut kat sana, tu kepiah bercorak tu. Kepala otak hang pun macam tu. Tuan, dia tegur macam tak tu. Dia punya jaga pakaian, tambah duk bertulis tu. Apa ni orang Islam ke orang kafir? Pakai baju apa ni? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa mengaji, tuan guru dia Mak Saman Kati ni bahasa dia macam tu. Cakap ni walaupun umur dah berumur dah, macam orang muda ni suara dia macam ni. Saya pun tak tahu kuat suara dia. Ahli pidato kan, umur banyak, dia cakap macam orang muda baru tu 20 tahun lebih. Power tu. Siapa power tu? Yang membangkitkan dia untuk bercakap tu iman dia tu. Iman dia tu. Sadan sebut tang kata tu yang saya mengaji, untuk guru kan boleh. Saya tak ada, saya tak pernah mengaji bersandar. Ngaji duduk depan dengar. Letih tu, mengantuk, hilang kan apa kelihatan mengantuk tu. Dan memang kalau waktu kita nak mengaji kan, nak mengajar kan, kena berehat untuk bekal mengaji tu. Jangan masa mengaji tidur, masa tak mengaji tak tidur. Jangan tu, pantang tu pun kaifiat juga untuk berladang kan. Tuan-tuan ada tanam sayur, masa tanam sayur tu tidur ada. Sikit ada nyangkul. Tak boleh. Berladang paling besar sekali masa mengaji. Masa belajar, masa mengaji itulah nak ambil benih tu, nak kutip benih ni. Benih apa nak ambil ni. Baik. Kalau saya nak cerita panjang lagi, antak bersandar tu, Pak Danas saya sebut macam tu tak?
Saya ngaji dulu, tok guru dulu. Mana ada orang ngaji boleh bersandak dinding, tak ada. Cuma orang sekarang ni pasal ustaz terlalu ramai. Ustaz pun ustaz sekerat jalan, ustaz pun dia pun ustaz Maggi, banyak macam tu. Jadi bila ada kesalahan dan adab mengaji ni dia tak pernah tegur, dah terbiasa dengan cara yang tak betul. Bila mengaji dengan tok guru yang betul-betul, dia tetap di atas kaedah tak betul, pasal selalu duk ngaji ustaz Maggi yang tak pernah diperbetulkan cara belajar. Itu masalah. Itu yang bahaya kalau belajar dengan ustaz Maggi ni kan ya. Kita dah belajar dengan adab yang salah, lepas tu kita mengadap tok guru yang kena adab betul, sehari kena tegur pula, mula kita baran. Ustaz lain tak bisa tegur aku pun, ustaz lain aku bersandar relax pun tak bisa duk marah pun. Ustaz ni ustaz mana ni? Nampak? Dia jadi kurang ajak. Pasal apa? Pasal kita dah biasa kurang ajak. Kita tak tahu yang tu biadab nama ni. Tapi bila kita belajar dengan tok guru betul, kita kan boleh duduk itu. Tengok orang duduk bersandar dinding, kita duduk depan, mari. Sebelum tok guru tegur, kita dah berbetul dah pasal apa? Sagi jaga tak mengajak ada. Tok guru ni silap tak mengajak pasal. Tu duk berbetul cara adab tu. Satu disebut oleh para ulama kita, sebelum mengaji ni adab dulu, adab duduk, adab mengaji. Dia berbetul adab dulu. Nak ilmu apa adab tak ada. Nak ilmu apa kalau mengaji takabur, basam bekas yang penuh, nak isi apa dalam bekas. Kena betul hak tu dulu, repair hak tu saja. Main tak betul, repair hak tu dulu. Sebab menak ilmu apa kalau adab tak ada. Tu guru kita punya sistem macam tu. Dia orang kata apa, dia tebas tu, dia tebas pada bawah kan. Dia tak akan surah atas hendak jadi daun keladi, sebab tak betul cara. Betul dia nak jadikan mazrah cepat tutup tanam. Benih yang dia nak bagi ni bukan sebarang benih pula benda berharga. Dia pastikan apa, tanah yang dia nak buah benih tu dia tebas elok-elok. Mohon dia betul. Akar umbi dia lagi betul. Satu kena repair. Itu antara adab mengaji berguru ni. Kalau kita mengaji dengan tok guru pondok apa, dia mula-mula bancuh hak tu. Kenapa bukan khas bancuh tu. Kalau dah memang jaga adab, dia dalam duk mengaji tu bukan saja fokus mengajar apa dia nak mengajar tu, dia tengok semua. Istilahnya apa, dia akan ada ilmu yang dia ajar tu, benda yang dia ajar tu benda depan mata yang salah, yang tu dia ajar. Dia bukan mengajar apa dalam kitabnya ni memang ikut teks ni, ikut tertib kita kitab daripada awal kitab ke akhir kitab, satu kitab kulit ke kulit. Yang tu satu hal. Dia bukan saja ajar ni, dia ajar hak sedang berlaku tu, yang fil hal tu, yang tengah duk berlaku tu. Sat-sat keluar. Ni apa ni, nak mengajak ke, nak mengaji ke, nak pergi tandat? Nak ngaji ke, nak tidur? Nak tidur pergi balik rumah. Baru balik lah. Lain kali nak mengaji ni tidur dulu baru main mengaji. Jangan main mengaji tidur. Tu dia tegur tu, rupes kan kan. Tak betul dia sebut tu betul. Dia sebut tu betul. Dan kita masa mengaji lah tidak. Dan tu dia tebas, dia tanam benih tu dulu. Betul. Dan baca kitab lah. Baca satu. Yang ni pun kena kutip, yang kena duk repair tu pun kutip. Satu syarat nak main mengaji apa dia? Sanggup menerima teguran dan ajaran. Kalau tak boleh terima teguran, tu yang Nabi SAW isyarat. Itu apa? La yatlubul ilma mustakbirun. Tak boleh tuntut ilmu orang ada takabur. Orang takabur ni dia ibarat baca bekas yang penuh. Takabur tu je penuh air. Macam mana nak masuk? Buah senang takabur, ada setengah guru dia sebut yang ni botol. Dia main mengaji ni dengan bekas tertutup ni. Nak berbuah apa walaupun kosong. Dia kosong, dia bodoh, bukan reti. Tapi dia main ni dia seal siap. Tak ada apa boleh masuk. Dia bukan nak bagi apa benda masuk dalam dia. Dia pula nak test orang tu. Ustaz ni ngajak macam mana? Habis. Ada ilmu tak ada. Tak boleh nak masuk apa.
Satu prinsip mengaji, datang main mengaji mesti betul. Allahumma dina. Allahumma dina wa ja'alna sababan liman ihtada. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah anak-anak baca dan perhati firman Allah Ta'ala ni, terjemah dia. Asal nak sebut hai orang beriman, jadi kena rasa kan, aku ni orang beriman ya Allah, kau nak kata apa ni? Takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala kan? Takut ni satu bahasa yang jadi common, terjemah ittaqullah, orang Melayu lah. Takutlah kamu Allah Ta'ala, turun ilmu nak faham, nak syarah takut dengan Allah Ta'ala tu pun panjang tu, sebut pergi sekali lalu. Saya pun jarang juga, kadang kita baca jarang nak sampai tempat-tempat macam tu. Ni tu berkampung ni ambil tu yang ngaji cara pondok ni dia lain, ambil satu kan. Tu yang ngaji pondok tak habis-habis tu saya ngaji ini baru lagi, tak bisa lagi dengar ni, dengar ngaji ni tak bisa lagi dengar ni, yang ni tak bisa dengar lagi dari syarah ni, yang ni tak bisa dengar lagi. Tu yang hari-hari ada ya benda baru, ada yang benda baru. Tok guru tu pun kena ngaji berapa tahun, kena ngaji 20 tahun 30 tahun ngaji. Takkan kita ngaji 2 hari habis ilmu dia aja, mana mau, mustahil. Dia bukan pendrive cocok transfer siap pegang tangan tu, dengan ni aku ijazahkan untuk kau untuk jadi anak murid aku. Pegang kepala, pegang bubur tu, Allah kama alam tani alimhu tamaman wangkul minhu tamaman kama ma razaqtani ilayya farzuqhu tamaman kama razaqtani. Tak faham surah saya buat apa. Ni tu kan mana dah satu Rasulullah pun belajar wahyu betul, mana ada sekaligus tebuk. Orang kafir mana kata tu laula unzila alaihi jumlatan wahidah, lah jauh undut dia sebut. Kalau boleh lah kitab ni turun sekali lalu seketul debu. Mana dah nak mau gitu. Quran turun sikit ala hasabil waqa'i, sekira-kira peristiwa tu duk berlaku apa turun Quran. Macam tu tutup guru kita dia mengajak kitab macam tu, baca kitab. Tapi dia akan ajar min hasabil waqa'i, peristiwa duk berlaku tu apa dia. Baca kitab ni coronavirus, dia urai coronavirus. Contoh. Dia tengok ada daging haram 1.5 juta tan. Kilo 1.5 juta kilo, 1,500 tan. Yana, dia urai tu. Mai lagi Wahabi, urai Wahabi. Yang kitab. Yang ilmu nak kutip ni yang banyak ni, yang ni kena ngaji yang ni. Yang keliling kena ambil tahu. Tiang bila kalau dia khutbah kalau macam mana, dia bukan pakai teks yang majlis agama punya, dia ada teks dia. Sekarang tak ada lah, ada buat peraturan lagi, wajib baca teks yang disediakan oleh majlis agama Islam. Tak baca itu kena pula saman, report pula, panggil pula, ngadap pula. Teks pun kita ingat mahal sangatlah, berharga sangatlah. Rupanya apa? Tuan-tuan, kita jaga kita. Tajuk khutbah hari ni, kita jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingatkan nak cerita apa? Kita jaga keluarga kita. Pastikan keluarga kita basuh tangan, elakkan penjarakan sosial, jaga penjarakan sosial. Kepala otak khutbah Jumaat gitu. Khutbah Jumaat, tuan. Khutbah Jumaat tajuk hari ni, marilah kita ingati hari pahlawan. Betul lah hari pahlawan, tapi hari pahlawan dalam konteks kebangsaan. Sempena 31 Ogos ini hari kemerdekaan. Saya tak boleh lah. Kalau nak bagi penguasaan dari sudut, jangan baca teks lain melainkan daripada majlis. Bagi yang ikut SOP, ikut kaedah syarak lah macam khutbah. Saya tak boleh saya sebut tu. Mana saya mengaji dulu, Tok Guru saya sebut, kita muntah keluar kan. Ada je kira dia macam terusik, dia connection tu. Dia sepak pergi lalu. Okay. Apa cerita tu? Nak cerita apa ni? Takutlah kamu.
Jadi takwa ni, terjemah takut ni bahasa mudah terjemah lah. Kalau ikut makna takwa ni, dalam ulama-ulama kita sebut. Pasal apa takwa? Yang takwa Rasul kata at-taqwa hahuna. Takwa sini. Jadi takwa Allah Taala sini. Kita duk faham satu sudut takwa ni junjung perintah Allah Taala, memang itu pun makna takwa yang kita bisa dengar. Tinggalkan larangan dia. Dan bila takwa ni di sini, takwa tu selalu dihuraikan dengan junjung perintah Allah Taala, tinggalkan larangan dia. Macam mana nak relatekan takwa di sini tu dengan junjung perintah dia? Yang tu dia ada hubungan antara junjung perintah Allah Taala tu dengan di sini ni. Apa dia maksud dia? Yakin kepada Allah Taala, iman kepada Allah Taala, membenarkan Nabi SAW ini adalah Nabi Allah, Rasulullah, dia adalah qudwah hasanah yang memang kita nak ikut totally dengan dia, yang sampai kita pelajaran dengan Rasulullah ni melalui tutugu para ulama kita, mengikut perjalanan silsilah ilmu dengan tertib, disiplin, adab, akhlak, ambil semua ni dengan iman tu membangkitkan kita untuk junjung perintah Allah Taala, tinggalkan larangan dia. Itu takwa. Jadi antara syarat takwa iman dengan Allah Taala. Tak ada iman dengan Allah Taala, tak jadi takwa walaupun kau buat taat. Satu, kalau buat taat tinggi bergunung sekalipun, tak datang daripada iman kita dengan Allah Taala. Tasdik kita dengan Allah Taala, yakin kita dengan Allah Taala, yakin kita kepada Rasulullah. Bukan itu adalah momentum yang membangkitkan kita untuk amal tu. Tak pakai amal soleh. Amal tak pakai. Pasal apa? Pasal usul dah menyebabkan amal tu tak ada. Pasal setiap amal soleh, setiap usul Quran orang Taala datangkan usul macam ni. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Junjung perintah Allah Taala, tinggal larangan dia, dia termasuk amalus solihat. Amal solihat. Untuk alladzina amanu tu apa? Tu at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna tu apa? At-tasdiq. Yakin. Membenarkan. Yakin sungguh. Hadir hati. Apa hadir hati? Tu kena dengan ilmu akidah tu. Jadi terjemahkan takutlah pada Allah Ta'ala ni, dia jadi satu istilah. Nak faham dia, kena backup sekali lalu saya sebut macam tu. Macam tu makna takwa. Sekarang bandingan Tok Guru, dia buat misal macam ni. Takwa tu macam mana? Takwa. Contoh takwa. Untuk fahamkan connection hati dengan amal. Nak bagi contoh takwa. Kalau kita ada anak ni, kita sebagai bapa atau mak ni ada anak. Anak kita dalam umur 3 tahun, 4 tahun, dia main kat luar rumah, ataupun dia duduk dalam rumah lah, senang. Kita kat dapur masak. Ni cerita ni selalu cerita mak senang kan, cerita bapak payah sikit. Bapak kalau mak dia tak peduli sangat dengan anak dia. Cerita mak seorang ibu, anak 3 tahun duduk dalam rumah, tambah anak duduk di luar rumah, mak duduk di dapur ni. Tuan boleh bayang tak saya nak cerita apa ni? Apa agak-agak mak punya perasaan masa dia duduk di dapur, sedangkan anak dia duduk di anjur dalam rumah ataupun di luar rumah? Macam mana? Dia duduk masak ni. Macam mana maknya perasaan? Macam mana? Tak tahu. Apa? Lagi dia panggil anak dia. Selmi! Selmi! Tu anak saya tu. Ya Umi, duduk di mana tu? Tak apalah, ingat ke mana, tak nampak. Dia tak nampak kat mata ni. Dia suluh ni, risau ni. Risau. Tu takwa. Amal. Hati je nah. Hati dia apa istilahnya? Dia perhati. Nak perhati siapa? Atas kita cerita takwa kepada Allah Taala ni, hati ni zakirin Allah, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu ma'i nazirun ilayya, Allah sama aku, Allah duk perhati aku, Allah sentiasa duk apa? Tak ada kita pernah berlekang dengan Allah Taala ni. Takwa.
Duk buat kerja, bawa kereta, masak, mengaji. Tanda, sakit pukul. Nampak? Taqwa. Sini, taqwa huna. Macam mana? Itu pun kefiat bagaimana nak mazra'atul akhirah. Takutlah kamu agar Allah Ta'ala. Jadi takwa sentiasa. Baik, lagi. Kemudian antara takwa tu bagi pedoman lagi. Hendaklah tilik oleh diri akan barang yang mendahului ia bagi besok hari. Apa maksudnya ni? Wal tanzur nafsun, setiap diri kata dia hendaklah pandang, perhati, telik, tengok, kena perhati maqaddamat liqadin, apa yang telah dia sediakan liqadin untuk esok hari. Bukan esok hari ni nak sarapan apa ke nasi lemak, no. Maksud liqadin tu maut, ma ba'dal maut, selepas mati. Setiap orang beriman dia memang kena perhati ma ba'dal maut. Satu orang beriman ni walaupun jasad duduk sini, kalau iman dia hati ada dengan Allah Ta'ala, tasdik dengan Allah Ta'ala, jasad di sini, hati dengan Allah Ta'ala. Kata-kata Tok Guru ulama itu macam ni lah. Dan mereka memang macam tu pun. Jasad ni dengan makhluk, tapi hati dengan Allah Ta'ala sentiasa. Kita kena belajar sampai dapat macam tu. Baru istilahnya ittiba' asari salihin, mengikut perjalanan cara-cara hidup ulama-ulama kita yang soleh itu. Baru betul. Ini baru cara ikut cara orang soleh kan. Apa dia? Jasad bersama makhluk, hati dengan Allah Ta'ala. Macam mana kaifiat hati itu dengan Allah Ta'ala? Jasad dengan makhluk, tak payah orang memang jasad dengan makhluk. Jadi hendaklah kita perhati macam mana nak beramal. Dah mana disebut tadi, barang yang mendahulu, maksudnya apa yang telah dia mendahulu ni, maksudnya telah sediakan, maqaddam, apa yang telah dia sediakan, dia bekal, dia bercucuk tanam untuk esok hari, maksudnya ma ba'dal maut, lepas mati esok nak bawa apa. Dah mati dalam alam barzakh, persoalan dia semua berakidah. Besar kali buat Tuhan. Tanya marah buka dulu. Hadir tak hadir kita, memang Allah ni Rabbi wa Rabbul Alamin. Allah Rabbi wa Rabbul Alamin. Allah Rabbi wa Rabbul Alamin. Tak mana Allah Rabbi Rabbul Alamin ni? Allah hidupkan aku, dia bagi aku sihat ni, dia bagi aku boleh ngajar ni, dia boleh aku faham ni, dia boleh bagi aku dengar ni. La ilaha illallah, hadza min fadli Rabbi. Allah yang bagi aku semua ni. Alhamdulillah. Dia rasa hebat aku ni, subhanallah, astagfirullah. Hebat aku, astagfirullah, hebat aku ni. Tambah orang puji pula, ngaji lah. Ngaji kan. Allah bagi rajin. Aku ni kalau ikut malas ni, dia yang lembutkan hati aku. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allah yang akbar, bukan aku akbar, bukan aku rajin. Allah yang akbar, Allah yang agung. Aku yang hinanya aku. Kalau tak ada limpah kurnia dia, tak ada apalah kat aku. Ni kita punya cara hidup ni, cara hidup Muslim ni macam ni. Nak cerita apa tu? Itulah akidah kita, maqaddamas li ghadin. Dan tak takut kamu. Sekali lagi nasihat, maqaddamas li ghadin. Lepas tu wattaqullah. Datang sekali lagi. Dan takutlah kamu akan Allah Ta'ala. Tadi dah panggil dah orang takut Allah Ta'ala. Bersedia untuk apa ba'dal maut ni, lepas pada mati, lepas tu suruh takut lagi. Nak menunjukkan apa? Sentiasalah kekalkan diri kamu dalam keadaan takwa. Itu maksudnya. Satu antara syarahan ulama, apa maksud ittaqullaha haqqa tuqatih? Tu pun kalau kita perhati dalam kaedah-kaedah bahasa Arab, tajam tu ayat Quran tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dia uslub rattilil Qur'ana tartila wa tabattal ilaihi tabtila. Ahsin wa bil walidaini ihsana, ahsin bil walidaini ihsana. Nak cerita apa tu? Ada mafhum mutlak. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa. Apa maksudnya?
takwalah kamu setakwa-takwanya. Kalau bacalah Quran, nurattilil Quran dan tartilkan Quran tartilnya. Bacalah kamu Quran, baca sebaca-bacanya. Kalau makan tu makanlah kamu semau-maunya. Tu. Jadi apa maksud dia? Takwalah setakwa-takwanya. Kata Ibnu Abbas rahmatullah alaihi radhiyallahu taala anhu, apa dia? Bi an yuzkara wa la yunsa. Allah sentiasa diingat, tak dilupakan sama sekali. Itu takwa setakwa-takwanya. Baru takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah, takwa tu uslub biasa je. Tapi ittaqullah haqqa tuqatih. Boleh? Faham? Kamu ngaji ni, ngaji betul-betul lah. Bahasa kita, bahasa Perak kita lah ni. Kamu ngaji ni, ngaji bersungguh lah. Itu bukan ayat biasa tu. Kalau ngaji elok-elok, ngajilah. Itu biasa tu. Kalau ngajilah, itu power sikit lah. Ngaji tu ngaji bersungguh-sungguh, jangan main-main. Tu ittaqullah, ittaqullah, bukan ittaqullah haqqa tuqatih. Saya ngaji dalam marhum Tuan Guru Haji Ghazali tahu, dia nasihat, dia guna nasihat tu dibawa style Perak dia. Itulah. Kalau dia suruh makan kenyang-kenyang lah. Ini macam tak mau makan je. Dia huraikan bahasa Arab tu, haqqa tuqatih tu, supaya kita boleh menghayati bahasa Quran tu, uslub Quran tu. Sekali ngaji dengan dia pun kita, macam tu masuk ayat Quran dia. Ya Allah, baru aku faham ni. Dia cerita dengan logat Perak dia ya. Kalau kata dia jangan pergi ke situ, janganlah. Tu uslub dua. Tu tauhid khafifah tu. Janganlah. Itu tauhid sakilah. Idribanna. Ni apa? Ittaqullah. Tambah ittaqullah, bukan ittaqullah biasa. Haqqa tuqatih. Jadi makna pertama apa? Ayyuzkara wa la yunsa, bahawa Allah diingat sentiasa, tak dilupa sama sekali. Tu perintah ittaqullah haqqa tuqatih tu. Yang kedua, ayyuta'a bi ayyuta'a wa la yu'sa, ditaat, tak diderhakai sama sekali. Tak derhaka langsung. Nombor 3 saya ingat. 3 ni tiga tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lama saya tak buka kitab tafsir. Kok duduk pondok ni kok baca balik kitab tafsir tu. Nak kena buka tu. Saya dah tangguh berapa tahun dah tak tengok. Dulu duduk di mulut tapi dah lama tak sebut, lupa. Pasal nak cerita haqqa tuqatih tu. Ayat Quran ni turun kat Rasulullah, para sahabat dengar. Apa tu? Dia apa? Apa jadi kepada sahabat? Sahabat ni orang faham ayat Quran. Faham sungguh bahasa Arab. Pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, banyaknya dosa kami tak mampu nak tunai ayat Quran ni. Macam apa? Ittaqullah tak apa lagi, tapi haqqa tuqatih, ya Rasulullah, kami tak boleh buat ya Rasulullah. Macam mana boleh sentiasa duk ingat tak lupa? Ada kefiat dah. Ada sahabat yang main mengadu, dengan sebab mengadu itulah turun ayat Quran lain. Apa dia? Ittaqullah mastata'tum, takutlah kamu takat mana, takwalah kamu, junjunglah perintah Allah Taala, mastata'tum, mana yang kamu mampu. Turun ayat tu sahabat lega dah, alhamdulillah. Pasal ayat Quran ittaqullah haqqa tuqatih tu very straight tu. Yang ni yang kena belajar tafsir baru kita tahu macam mana tuntutan yang ada pada sahabat-sahabat ni, hemah macam mana. Dalam masa yang sama yang masih dituntut lagi apa dia. Jadi ayat Quran ni apa? Ayat Quran ni nak menunjukkan ada suruhan, memang ada kalau boleh ittaqullaha haqqa tuqatih, tapi kalau kita tak boleh tahap macam tu, ittaqullah mastata'tum, kat mana kamu mampu. Cuma jangan macam ni, aku mampu takat ni ya. Yang tu yang awak salah hurai tu. Semayang berapa kali? Aku boleh semayang maghrib ya. Macam mana? Itu yang aku mampu. Aku perlu ta'am. Itu bukan mastata'tum.
Banyak saya beri syarah kat tu lah. Ni pun pengalaman-pengalaman saya ngaji tok guru duk syarah, baca ayat Quran, sampai tempat-tempat macam tu sebut, dia recall balik lah. Sekali lalu lah saya sebut tu, saya panjang sangat syarah kat tu. Kalau perlu panjang pada masa kita cerita panjang lah. Sekali lalu nak sebut, tang kata nak ceritakan Ittaqullaha haqqa tuqatih, makna takwa hahuna macam mana nak kata, yang inilah kaifiat diajar oleh tutup guru kita, macam mana nak jadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat macam mana. Untuk niat bagi betul, qasad bagi betul, macam mana cuba sedaya upaya untuk sibukkan diri untuk dalam keadaan zikir, selawat atas Nabi SAW. Tinggallah, kena tinggal duduk ngaji pondok ni, duduk jadi orang khas dah, bukan jadi orang awam. Dia tak boleh jadi orang awam, kena bertobatlah jadi orang awam, kena jadi orang khas, tak boleh main-main dah, tak boleh main langsung. Sebaiknya macam tu. Kalau main pun, dengar nak sebut main tu, main dengan takwa. Main dengan takwa macam mana tu? Main tapi takwa. Macam mana nak main dengan takwa? Main permainan yang memang disuruh oleh agama, mainan yang boleh jadi sebab latihan perang. Itu main takwa. Panah. Tapi belanja lah mahal. Beli kompon buah China pun kat 1,000. Itu belum aksesori dia. Aero beli dia punya release kan, tarik kompon buah tu lama saya tak tarik kan ni. Macam mana nak bermain tu takwa. Kalau sepak takraw ada takwa kan, bolehlah tergedik-gedik itu kan. Sepak takraw ni ada main dalam peperangan ya. Main bola adalah mungkinlah dari sudut berlari, stamina. Tapi nak cari benda yang lebih bawa kepada takwa, menjunjung perintah Allah Taala apa dia? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Naik kuda, tak ada naik kuda, naik motor macam mana? Tak ada, banyak duk berempit, tak boleh. Belajar benda yang boleh bawa jadi takwa. Itu istilahnya, junjung perintah. Yang dengan itu ada kemahiran mempertahan diri, badan jadi sihat. Prinsip saya sebut, dan apa dia tu ngaji lain. ada kitab cerita tu. Habis-habis dah buat aktiviti sukan, dah letih, ngaji tidur kan, tak jadi juga. Yang ni ada benda nak kutip, sibuk dengan sukan, tak boleh juga. Ada pun very light lah kan, sport activity yang mesti atas prinsip dia takwa. Macam mana tu? Jangan sport activity tapi pakai seluar terselit. Seluar terselit tau, seluar terselit. Saya panggil seluar terselit. Bagus berenang. Alimu auladakum as-sibaha wa rimayah. Ajar anak-anak kamu, agama qal, apa dia, berenang turun kuda, berenang pakai seluar terselit. Seluar terselit tu sependa lah. Pergi kolam renang campur jantan betina pula. Prit. Mampus lah tu. Tu bukan takwa, tu barwah tu. Saya tak boleh bahasa saya macam tu Jadi nak sebut dia ajar tutup guru kita, ulama kita, golongan sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama salafus soleh kita, bukan dekat mengaji ya. Semua boleh. Semua boleh. Allah. Jadi sekali lalu dah sebut tu pasal nak cerita tentang ittaqullaha haqqa tuqatih. Kena perhati apa yang kita nak bawa bekal ke sana. Tahu yang boleh bersukan, yang tak boleh bersukan, yang tak boleh bersukan jadikan zakirin dan orang yang banyak musallimin, orang yang banyak berzikir, banyak berselawat dan salam atas Nabi SAW. Orang-orang yang doa macam ni, doa macam ni, kena banyak doa. Orang yang cergas-cergas ni kena jadi orang yang bangun, orang muda yang bangun untuk hidupkan jiwa, bangunkan iman, untuk bangunkan pula orang yang duk tidur di luar. Jadi ada hari nanti kita buat program dakwah pula. Program apa? Ziarah kampung.
petang, seminggu sekali ziarah, pergi jumpa. Mana orang kampung ni? Kerana orang kampung ni pun kita tak biasa jumpa. Satu hari kan kita duk mengajar sini, semua jadi tok guru oleh ulama. Orang kampung jadi hantu ayah. Tak boleh tak? Ada tak kena buat? Kita ada ke kita minta bantuan sahabat-sahabat jemaah kita panggil, buat apa? Main kampung ni kita buat markas mingguan ni. Apa masalah? Dakwah nak buat. Siapa? Kita nak buat tak larat. Suruh dia. Dia ejen dah. Beritahu buat majlis kat pondok. Sekurang-kurangnya maklum, iklan, izharkan agama. Pasal tanya tu, pondok dah sini, pondok. Tok guru tu bukan dah mati ke? Dah ganti lama ke? Dah ganti ke? Tak tahu. Ngopi gitu kan. Facebook orang semua luar negeri, Jepun, New York pun sampai tahu. Orang ni ada orang share kata New York hadir daripada New York. Kami daripada New York, alhamdulillah dapat dengar mengaji daripada Pondok Bangga Batu. Oh tu dia, New York. Orang sebelah Bangga Batu, Cangkap Berangan tak tahu. Cangkap Belimbing, apa, Bangga Belimbing tak tahu. Kampung Luat tak tahu. Ni tukang masaknya Kampung Beng tak tahu. Allah. Kita kena buat kerja. Macam mana nak buat usaha, kena fikir orang keliling, mesyuarat, munajat, untuk panggil buat aktiviti kemasyarakatan pula. Maulid siapa ni? Ni keramaian untuk menyambut Ramadan, macam tu. Buat tu. Memang tutup guru kita buat macam tu dulu. Ulama-ulama kita buat macam tu. Siapa? Dia buat nak selamatkan orang ramai. Dia jadi kapai ni, bahtera penyelamat ni. Ni duduk ni. Baik, jadi disuruh perhati, Allah Ta'ala suruh perhati apa yang kita nak buat bekal untuk ba'dal maut tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui Allah Ta'ala ni dengan barang yang beramal kamu. Apa yang kita beramal semua dia tahu. Ni pun nak faham apa ni? Memang Allah Ta'ala tahu. Bahkan apa, sebelum dia bagi jadi kita pun memang dia tahu azali lagi. Oh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu yang kata kena hidupkan akidah tu, kena zikir tu, jadi zakirin tu. Siapa? Oi, kita dengan Allah Ta'ala ni bukan ada muakkad, bukan tertentu. Ada waktu yang memang amalan tertentu, tapi akidah kita, iman kita, yang dia Allah Ta'ala ni khabiru mimma ta'malun ni, dia daimul amal. Macam mana daimul amal? Jadi zakirin, puji, subhanallah, tasbih. Tak pun zakirin Allah Ta'ala. Kalau tak mulut pun hati zikir. Yang tu pun kena belajar suku. Ada disiplin dia nanti, insyaAllah sampai tempat kita cerita. Ada tempat yang bukan saja cerita, tapi kena ada ambil sumpah setia, macam turut bahasa dia. Kena registrator. Kena ada registration, kena register. Bawah putih saya sebut tu, kena register. Ada guru yang akan bagi amalan tu, kau ambil elok. Saya belum bagi tahap tu. Saya tok guru tak bagi ya. Saya kena tunjuk tok guru saya, dia lah bagi. Saya tak ada lagi bidang tu. Saya pun anak murid lagi. Baik, nisbah mengajar macam ni tuan. Nisbah saya sebut nak register dengan ada amalan tertentu, nak dapat khusus tu, tu kena register, kena ada registration lain. Sekali lalu lah sebut itu. Anak-anak yang dihormati, dengan ayat ini Allah Ta'ala memanggilkan kita orang-orang beriman dan perintahkan kita suruh takut akan dia, akan Allah Ta'ala. Jadi nak takut Allah ni, takut apa? Takut azabnya. Ada setengah kitab tafsir, kita ulama kita, takut Allah ni takut apa? Takut murka dia. Sebab takut azab tu takut makhluk, takut murka tu takut Allah. Besar kali martabat takut ke diri Allah tu. Kalau takut neraka ya, tapi hati tak hadir ke Allah Ta'ala. Ulama-ulama kita perlu sampai macam tu kan, buat tauhid ni.
Sekali lalu itu macam mana pun dah takut neraka, dah jadilah satu sudut. Alhamdulillah. Tapi dah memada ke? Tak mada lagi. Macam apa? Hang tak dapat lagi orang salah. Pasal kita belajar ni sampai faham la ilaha illallah, Allah tu ilah. Macam mana Allah tu ilah tu yang kita nak bawa? Sampai istilahnya hati ni tak lekang dengan Allah, bukan dengan sebab takut neraka tu. Sikit sekali lalu gitu. Banyak umur jumpa juga pelajaran-pelajaran macam tu. Dah macam mana latihan dia nak boleh dapat itu. Oh, waktu yang kena duduk kem latihan tu, dan tak ada tempat latihan ni, melainkan kena duduk pondok. Kalau kita ada musim latihan khas tu yang bulan Ramadan tu kan. Kalau pondok memang pondok hari-hari kem-kem latihan. Sebab kredit awal dia mengaji dia, proses dia tambah berguru, ada hidup kena buat macam ni. Kalau duduk sistem pondok betul, ada jadual dia nantilah panjang umur. Kini kita dalam duduk ni, dalam duduk berdaurah ni lain sikit jadual kita. Baik, dan Allah Ta'ala menyuruh kepada amal-amal yang mendahulu kita. Maksud mendahulu ni kena bersedia kita untuk besok hari, iaitu hari akhirat. Dan hari akhirat ni bermula dengan ma ba'dal maut, mati je akhirat dah tu. Atas setengah istilah dipanggil kiamat kecil. Kiamat kecil ialah mati. Mati tu akhirat dah. Pasal tak boleh balik, mustahil akli balik sama sekali ke dunia. Berapakah banyaknya? Jadi kena ada amalan berapakah banyaknya. Istilah berapa banyak tu hal, apa kaifiatnya. Sekali lalu ada saya sebut, panjang umur jumpa lagi lah pasal ada banyak perluan bimbingan, kepahaman. Mudah-mudahan tu makin faham. Saya sendiri pun masih dalam proses kan. Ya Allah, Allah Ta'ala suruh apa disebut ni, berapakah banyaknya. Jadi kena banyak muhasabah tu yang disuruh. Muhasabah iman, muhasabah iman, muhasabah iman, muhasabah. Waktu dah iman, muhasabah, dah muhasabah nak buat apa? Kena mujahadah. Lepas tu nak buat apa? Kena muraqabah, musyahadah. Mesti ini kerja-kerja kita setiap hari. Apa dia? Kena ada apa disebut sini, muhasabah. Kena ada mutala'ah, muta'alimah, duk belajar satu hari. Itu yang kena muhasabah. Allahumma salli. Mutala'ah, muzakarah lagi. Ni kena buat muraqabah, musyahadah. Dan mesti lawan hawa nafsu kita. Kena ada mujahadah. Ni amalan-amalan kita. Tambah duk pondok memang itu boleh kata hari-hari. Kalau Tok Guru dia sebut kitab apa dia ngajar, khas kitab-kitab yang kalau macam ni ialah dia sebut satu. Dan Allah Ta'ala pernamakan akhirat itu besok hari. Itu syukur dah. Akhirat ni bila? Esok hari. Mati ni bila? Esok hari. Itu yang ulama-ulama kita, antaranya perkataan Sayyidina Ali. Itu pun ada tanya soalan tentu kan. Ada perkataan ungkapan ulama kita, antaranya kata yang ni daripada Sayyidina Ali. Kita berimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Tajam tu makna dia. Apa maksud beramal untuk dunia selama-lamanya? Tak habis kerja hari ni, tangguh, berhenti, boleh buat esok. Siapa? Hidup selama-lamanya. Tak siap hari ni, tangguh esok. Pasal hidup kat dunia selama-lamanya. Bukan hidup dunia selama-lamanya pulun bagi siap. Itu kan hidup dunia selama-lamanya. Itu nak hidup sementara. Boleh faham? Tak faham tak? Hidup dunia kalau selama-lamanya macam mana? Tak siap ni esok. Tak dapat duit hari ni, esok cari duit. Hari ni mengaji dulu. Boleh tak siap tu, boleh tangguh siapa? Hidup dunia ni selama-lamanya. Prinsip nisbah buat benda-benda yang nama dunia ni hidup selama-lamanya. Apa maksudnya?
tak siap hari ni boleh buat esok, boleh tangguh, boleh ketepikan, boleh ubah jadual. Untuk akhiratnya yang junjung perintah Allah Ta'ala nak mati esok. Jadi Allah Ta'ala isyaratkan akhirat ni apa? Esok. Kalau boleh macam mana? Hari ni juga bagi faham tauhid, hari ni juga taubat nasuha, hari ni juga hafal Quran, hari ni juga apa? Puasa, hari ni juga sedekah belanja, hari ni juga wakaf, hari ni juga wasiat, hari ni juga infak, hari ni juga nahu, hari ni juga soraf. Siapa? Esok nak mati. Hari ni juga istighfar, hari ni juga selawat, hari ni juga zikir. Esok nak mati. Tu bahasa ulama-ulama dulu, dia punya cara nak ambil faham tu dalam. Baik, pasal apa gunakan bahasa akhirat ni esok hari ni? Kerana hampirnya. Betul ke hampir? Mati bila? Bila? Tak tahu bila. Bila? Tak tahu bila. Bila? Tu dekat ke jauh? Itulah nama dia dekat. Bila dekat nak buat apa? Bersedia. Jadi macam mana nak bersedia tu? Yang tu yang sekali lalu sebut, kita yang dah ada taubat, tebah elok-elok tu, buang pokok habis sampai akal umbi. Taubat pun mesti nasuha, tak taubat nasuha dia macam pokok kita nak buat ladang, tebang, tunggu yang ada lagi, rupanya bersarang anak-anak di bawah, tanam pokok loyan 5 tahun nak bentot siapa? Anak-anak di bawah. Tak jadi kebun durian ni. Tanam musang king, dia tak jadi king kong. Dia musang king pun tak jadi, jangan jadi king kong. Pokok pun bentot siapa? Anak-anak yang punya sarang bawah. Pasal apa tu? Taubat, tak taubat nasuha, tak buang ke akal umbi. Umbi tu, yang umbi dosa tu tak buang. Rupanya ada niat lagi nak buat dosa, ada azam lagi nak buat dosa, rupanya tak taubat pun lagi. Yang tu yang kena belajar bab-bab macam mana nak taubat ni. Taubat tu apa dia? Nadmu tu apa dia? Banyak benda kita kena berjalan ni. Nanti yang ada orang dengar, banyaknya kami nak kena mengaji. Sepatutnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah tu 11 tahun tu semua mengaji ni. Ngaji agama ni, ngaji pondok ni. Ni ngaji matematik, ngaji bahasa Malaysia, ngaji geografi. Mana nak kerti? Cuba tukar silibus. Kena tukar silibus lah. Untuk kena tukar silibus, kena tukar kerjaan tak? Tukar lah. Tukar kerjaan yang ada pun macam hal lama. Nak tukar kerjaan jangan sebut nama banyak-banyak sangat, bukan senang tu. Nak tukar kerjaan mana dulu? Tukar ni, kerjaan ni. Raja yang perintah kita sekarang siapa? Setan dengan nafsu ya. Allah Ta'ala dan Rasul. Nak tukar kerjaan diri kita dulu. Siapa yang duk jadi kerajaan yang ini? Nak tukar kerajaan tu tak payah sembah. Bukan senang nak pilihan raya ni. Tapi kalau setiap orang Islam ni dah tukar kerajaan yang ada pada diri dia, kerajaan tu tak payah sembang. Macam mana Rasulullah di Mekah pergi Madinah macam mana? Dapat siap. Tak payah fikir nak mengundi, nak ngempin, tak payah. Siapa? Semua orang tunggu Rasulullah datang. Siapa? Dah tukar kerajaan dalam diri. Bukan nafsu dan syaitan dah, tapi Allah dan Rasul. Baik. Jadi orang Ta'ala gunakan pasal esok hari tu pasal terlalu hampir sangatlah kita ni. Satu, apa benda yang kita dah boleh faham, boleh bawa untuk jadi taat, zikir, selawat, susun. Dan Allah mengulangkan pula menyuruh takut dengan dia. Sama ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, dah takut ittaqullah lah. Wal tanzur ma qaddamat lighadin wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullahu lang. Mula lagi takwa. Apa maksudnya? Takwa ni kena kekal dengan dia. Macam ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala. Dah suruh beriman, nak beriman apa lagi? Maksudnya kekalkan kamu untuk beriman. Yang inilah yang antara ayat-ayat Quran selain daripada Hudun wa akhawatuha, yang kata Rasulullah, syayyibatni Hudun wa akhawatuha, mengubankan aku. Pasal apa ni?
ya ayyuhallazina amanu aminu ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Ni Hudun wa akhawatuha. Maksudnya apa? Fastaqim kama umirt, istiqamah dengan apa yang diperintahkan. Tu Hudun wa akhawatuha. Allah Ta'ala suruh pula takut akan dia, dan Allah menyatakan ianya yang sangat tahu zahir dan batin amalan-amalan kamu. Satu amalan kita tak cukup dengan amalan zahir. Pasal Allah khabirum bima ta'malun. Macam mana dia terjemah zahir dan batin ni? Antara ulama tafsir sebut khabir fi bawatinukum. Kalau sebut alimun khabir, alim, ada setengah ulama tafsir dia bezakan alim dan khabir tu. Alimun disebut alim bil zawahir, khabir bil bawatin. Ada ulama tafsir itu. Ada yang kata kalau kita selalu dengar tambah kita ganji tauhid, alim ni alim zahir wal batin. Maksud apa? Dia ta'alluq inkishaf kan. Khabir ni nak taukid kan, dia panggil Allahumma salli alaihi wasallam atau mukasyafah. Apa lama saya tak sebut, lupa lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak sebut setengah ulama lah. Atas kita yang atas dia sebut sini, pasal dia sebut ni wallahu khabirun. Allah Ta'ala ni sangat tahu zahir batin. Jadi ada yang kata juga khabir pun dia adalah khabirun bil zawahir wal bawatin, alim pun alim bil zawahir wal bawatin. Ada yang kata dia ialah ataf muradif. Mana sebut muradif tu, dia atful muradif. Kalau alimun khabir, alim dengan khabir atful muradif. Maksudnya apa dia? Dia adalah nak tafsirkan mana alim, alim adalah khabir, khabir ialah alim. Tu pun ada bahas dia dalam bab ilmu tafsir. Bab tu banyak umum jumpa. Khas kita nak ambil je mana? Allah memang dia alim, dia khabir, dengan zahir kita, batin kita. Satu tak cukup hanya amal zahir. Batin, antara batin tu niat, antara batin tu iman, antara batin tu tasdik, antara batin tu apa? Musyahadah dengan Allah Ta'ala. Kita ada munazarah dengan Allah Ta'ala. Munazarah apa? Ada musyahadah tu, istilahnya musyahadah, bukan munazarah. Musyahadah dengan Allah Ta'ala, muraqabah dengan Allah Ta'ala. Ada kaifiat, tengok je makhluk ni, makhluk Allah ni, hadza khalqullah ni, makhluk Allah ni, aku makhluk Allah ni, la ilaha illallah. Tu batin kita ada kerja dia, ada amalan dia. Kerja batin ni dia melibatkan hati, alat dia akal. Dia punya pembuka dia, tirai buka dia ilmu. Kayak ni sebut batin ni hati, dalam lagi pada batin roh, dalam lagi nama dia sir. Zahir batin ni qalbi, hati. Nak bawa pergi hati, akal. Nak dapat buka akal pergi ke hati, ilmu. Penghalang dia lupa, penyubur dia, fertilizer dia, baja dia zikir. Maka dengan ayat ini pun memadalah dah, kata dia, untuk kita berperangai dan berkelakuan di atas dunia yang sekejap ini. Tengok nasihat dia di atas takwa. Maka janganlah sekali-kali tinggal perangai ini. Tak mana ni? Sentiasalah kekal anak ketakwa, banyakkanlah zikir, banyakkan selawat, susunnya doa kita, taubat nasuha elok-elok. Mana taubat-taubat yang kita dah faham kan, dosa-dosa kita buat tu taubat-taubatlah katik kan. Maka sesallah kamu, amat-amat sesal kamu tinggalkannya. Kalau kata kita tinggal, istighfarlah banyak-banyak di atas kelalaian kita, kecuaian kita, baliklah ke Allah Ta'ala. Dia tak lalai, baliklah ke Allah Ta'ala, balik la ilaha illallah. Dan tidak mengapa kalau pandai seli antara, pandai selia antara sembahyang yang 5 waktu itu dengan sambil harta dunia. Itu dia tiada mengapa. Maksudnya taklah salah sambil duk ngaji, sambil duk mengajar ni, selia kan juga
urusan dunia, sambil itu online kitab hantar, sambil itu ambil sarang kelulut, belah kelulut, seduk sarang kelulut, bukanlah haram lah. Sambil itu cuci kereta, cuci kereta pun boleh jadi orang yang takwa, apa masalah? Bukan cuci kereta jadi cinta dunia. Itu tak payah cuci, punggung tak payah cuci. Yang tu pun jaga, ada mengaji yang orang silap faham juga. Ada orang faham cinta dunia tu, basuh kita cinta dunia, basuh rumah cinta dunia. Untuk punggung tak basuh. Basuh tu betul apa? At-tahurun syatrul iman. Jaga kebersihan ni syatrul iman. Allah Ta'ala jamil yuhibbul jamal kan. Lalu gitu ada pelajaran dia belajar. Satu dia nak kata tak salah. Yang salah ni apa? Duk ambil dunia tak ingat ke akhirat, tak ingat ke Allah. Ambil dunia pun dunia semata-mata, tak ikut syariat, tak SOP syariat. Syariat pun bukan syariat tu tunggu oleh ulama. Syariat kepala otak sendiri. Syariat yang ustaz kontemporari, yang macam Mim Maggie, yang tak Islam pun dia bubuh nama Islamic. It's only a theory, not practically. Yang tukut mobil bahasa gitu. Jaga tu apa tu? Duk ingat benda halal punya haram, kena tipu, kena kencing. Tu pun janji, kami dah kencing, kami janji tak kencing lagi. Kalau kami kencing, kami janji lagi. Memang kaki kencingnya tu. Memang macam tu pun kaki kencing semua gitu. Jangan kami janjilah tak kencing. Kalau kami janji tak kencing, esok kencing pula, kami janji lagi tak kencing. Oh macam tu, baik tak payah ambil mau. Kita mana boleh macam tu. Jadi dia sebut nisbah sambil harta ni, dia bukan benda haram, tapi dia bukan keutamaan. Sahabat ada yang kaya, bukan kaya raya, tapi kekayaan dia tak sikit melalaikan dia daripada zikrillah, tak sikit pun melalaikan dia taat pada Rasulullah, tak sikit harta dia menyebabkan dia berbekal untuk jadi ladang untuk akhirat, tak ada sikit pun. Kita nak dapat macam tu selalu susah. Biasanya kerja dunia tak pergi lah, ngaji udah dah mengaji, ada yang tinggal dunia langsung. Yang tu bagus, tapi bukanlah maksudnya tak peduli langsung ke dunia. Apa nak jadi pun jadilah. Siapa nak perintah pun perintahlah, janji aku betul. Tak betul lah, tu bukan betul. Tak betul tu. Siapa nak perintah pun perintahlah, janji aku takwa. Tak betul. Siapa dia ajar gitu? Wajib melantik pemimpin yang adil. Pemimpin tak adil, kita lah susah. Wajib tegakkan orang lain, ada amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum, dia suruh bentuk satu jemaah ummatu yad'una ilal khair, fardu kifayah hukum dia. Ya'muruna bil ma'ruf, kena buat pertubuhan, badar tak badar apa semua ni, amar ma'ruf nahi munkar. Bidang kuasa yang ada kita lah, kena bangkit, kena susun. Fa idza faraghta fansab, bahkan perang pun wa'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail, kena sedia apa mampu, tangan kosong dengan kayu, pedang, kerih, rantai, apa tepi, apa kayu, semua kena. Melompat, taekwondo, judo, silat tak silat, yang haram jaga, semua kena bersedia. Jangan faham satu sudut saja. Satu Islam ni kamil mutakamil, sempurna Islam ni.